يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci penguji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak. Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Khutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Khutamah itu? Al-Khutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Surah Al-Humazah ayat 1 hingga akhir. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta
pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda sedang mendengarkan Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami bersama saya Syafiq Saleh. Untuk waktu ini, kita berada di jam yang kedua dalam tugasan saya, edisi hari Selasa petang. Alhamdulillah, kita nak bawakan lagi pertemuan yang baik-baik di petang ini dalam rancangan Islam Agamaku, insyaAllah. Okay? Dan pastikan anda terus setia bersama kami untuk kita nak belajar tentang ilmu fiqh mu'alaf. Okay? Dan sebelum kita nak bersama rancangan Islam Agamaku, saya nak kongsikan satu hadis berkaitan pertanyaan di padang mahsyar. Okey. Maksud dari hadis ini daripada Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, ke mana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah yang telah dilakukan dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan, dan tentang tubuh badannya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Status hadis ini hadis sahih, dan pengajaran dari hadis ini, setiap kita ini akan dikira di hari kiamat nanti dan dibangkitkan di padang mahsyar melalui pemeriksaan dan timbangan di atas amal kita semasa kita hidup. Dan berusahalah setiap masa untuk kita bermuhasabah diri dan juga kita dapat miliki sama ada umur, ilmu, harta dan juga seluruh tubuh badan kita ini menjadi aset yang ke arah bermanfaat amal soleh di akhirat nanti. InsyaAllah semoga kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey, dan kejap lagi kita bersama rancangan Islam Agamaku. Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Allah cinta kepadamu. Rasulullah kasih padamu. Oh muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, bustanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati.
Sekian selama 20 tahun, penduduk di Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda. Transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 5651-9656 Maybank. Dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Icah bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni, Mak. Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Ofis dan ejen diperlukan. Sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak 1442 Hijriah 2021 Masihi pada tahun ini, IKIM akan menerbitkan rancangan khas Ramadan bertujuan untuk menyampaikan kefahaman dan penghayatan ibadah puasa kepada pendengar. Pihak IKIM juga memberikan ruang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk menerusi radio yang mempunyai lebih 1 juta pendengar di seluruh Malaysia melalui penajaan program-program yang hebat ini. Jom rebut peluang diskaun 20% bagi tempahan bermula 1 sehingga 31 Januari 2021. Terbuka kepada badan kerajaan, syarikat korporat, badan-badan NGO dan semua usahawan di luar sana. Info lanjut, hubungi 012-886-9236 atau 017-345-2564. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Euforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, rakan-rakan para pendengar, kita bertemu lagi untuk di pertemuan edisi Selasa petang ini. Kita nak sama-sama untuk hayati lagi perbincangan ilmu menerusi rancangan Islam Agamaku, insya-Allah, dan kita akan teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan ini, iaitu kita nak bincang-bincang berkaitan dengan fiqh mu'allaf, masya-Allah lagi. Dan rancangan Islam Agamaku pada petang ini anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM. Boleh sama-sama share, okey, di situ. Dan kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan di ruangan komen di Facebook Live dan juga boleh hantarkan di talian WhatsApp konti kita 01129004. Alhamdulillah, okey. Dan sekarang ni kita nak teruskan untuk bersama dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian Skype waktu ini. Kita nak sama-sama mengalu-alukan kehadiran bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan untuk rancangan Islam Agamaku, Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar, Doktor?
Baik, Alhamdulillah. Syukur doktor. Alhamdulillah dapat lagi ruangkan masa bersama kita petang ini doktor untuk nak teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan fiqh mu'allaf. Itu dia punya tema menerusi rancangan ini dan saya kira doktor bila setiap kali kita bersiaran ramai di antara kita sebenarnya nak tahu walaupun kita ini bersama dalam masyarakat majmuk ini doktor, kita sebagai orang Islam sendiri pun nak tahu kan kiri kanan kita di persekitaran kita bagaimana kita boleh sama-sama untuk nak menarik ataupun memberikan kefahaman juga kepada orang lain, orang bukan Islam. Dan doktor, kita nak buka tajuk pada petang ini iaitu keharmonian dalam mengenali kepelbagaian agama. Masya-Allah, kita nak adanya harmoni itu doktor. Jadi di awal doktor sedikit mukadimah berkaitan dengan tajuk ini doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kali ini adalah berkenaan dengan keharmonian ya. Keharmonian dalam kita mengenali agama-agama yang berbeza. Sama juga dalam perbincangan minggu sudah ya. Minggu sudah pun tema yang saya cuba nak bawakan ialah tema keharmonian. Iaitu tajuk ataupun topik bicara kita minggu sudah sikap kita dalam mengenai perkara-perkara khilaf dalam akidah ya, dalam i'tiqad. Jadi di kalangan umat Islam dia ada i'tiqad, keyakinan yang berbeza. Maksud saya ialah benda-benda yang cabang lah, benda-benda furu' ya, keyakinan yang berbeza ya. Jadi kita perlu mengharmonikan perbezaan ini. Kerana perkara yang kita bezakan itu sebenarnya perkara yang kecil, perkara yang furu', perkara yang cabang, perkara yang tidak menentukan sah iman kita ataupun tidak sah iman kita. Perkara yang khilaf di kalangan ulama itu tidak menambahkan iman kita dan tidak mengurangkan iman kita. Jadi sebab itu saya bawakan satu contoh atau 2-3 contoh bagaimana adanya pandangan ulama ya, ulama beza kalau wanita tu ada 2 suami, 3 suami di dunia ni, siapakah suaminya di akhirat nanti. Ulama beza pandangan. Kita harmonikan ya. Ambillah mana-mana pandangan. Yang harmoninya bagi masuk syurga tu dulu. Kalau tak masuk syurga, isteri masuk syurga. Dia ada 3 suami di dunia, 3 tak masuk syurga. Nak buat apa? Letih bincang kat dunia ni kan. Jadi kalau masuk syurga nanti kita bincanglah kat syurga nanti macam mana. Nak siapa nak jadi suami dia ya. Begitu juga tentang masalah khalqul Quran, makhluk Quran dan sebagainya. Sidang pendengar sekalian ya, fitnah yang besar dalam sejarah umat Islam salah satunya ialah fitnah khalqil Quran. Apa maksudnya? Fitnah makhluknya Al-Quran. Al-Quran ni makhluk ataupun tidak? Ni Quran kita ni. Quran ni makhluk ataupun tidak? Ayat-ayat Quran qala Allah Ta'ala firman makhluk ataupun tidak? Fitnah yang besar. Yang sebahagian besar para ulama antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa Quran itu kalam Allah dan kalam Allah ni tidak dikira sebagai makhluk. Tapi saya nak bawa bila ulama zaman tu pun dah berbeza pandangan ya, yang harmoni. Yang harmoni ni alhamdulillah guru saya masa saya mengaji di kuliah Sultan Zainal Abidin tu dia bagi satu rumusan, satu cerita yang cantik, yang menarik. Saya nak bawa supaya kita nampak bagaimana kita nak harmonikan. Sebelum kita nak masuk tajuk harmoni dalam kepelbagaian agama ni, kita harmonikan dalam agama Islam sendiri. Ya. Jadi guru saya Al-Fadil Al-Muhtaram Ustaz Zainal dia tunjukkan satu kisah bagaimana menghadapi fitnah khalqil Quran ni ya. Iaitu seorang ulama kalau tidak silap Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullahu taala. Ya, Imam Buwaiti rahimahullahu taala dia dipanggil. Imam Buwaiti ni dipanggil ke istana berjumpa dengan khalifah, dan khalifah ketika itu berkeyakinan bahawa Al-Quran ini adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Ya. Jadi dia nak test tengok, dia nak uji tengok Imam Buwaiti ni bagaimana i'tiqad dia.
Kalau ikut khalifah, Quran ni makhluk, Imam Buaiti selamat. Kalau kata Doktor, kita cuba talian kita di sini akan terus berhubung, Doktor. Okey. Doktor masih terima, Doktor, talian kita? Masya-Allah. Okey, kita akan berehat seketika. Buaiti sama ada Ya, ada, Doktor. Al-Quran ini makhluk ataupun tidak. Ya. Ya. Okey. Baik, Doktor. Teruskan, Doktor. Ini sama ada Al-Quran Al-Quran ini makhluk ataupun tidak. Ya. Al-Quran ini makhluk ataupun tidak. Maka Imam Buaiti rahimahullahu taala Imam Buaiti rahimahullahu taala dia tanya balik soalan. Dia tanya dua soalan. Dia tanya dua soalan. Soalan yang pertama, adakah perkara ni, isu yang kamu nak bincangkan ni, isu makhluknya Quran ini diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak diketahui? Ya. Rasulullah tahu ataupun Rasulullah tidak tahu? Rasulullah tahu ataupun Rasulullah tidak tahu? Itu soalannya. Adakah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan sebagainya tahu ataupun tidak? Maka ahli ilmu yang ada di istana ketika ini, mereka jawab, ya Rasulullah tahu, Abu Bakar, Umar, Osman. InsyaAllah. Okey, kita cuba berhubung bersama dengan Dr. Nizam dan kita berehat seketika sebab ada sedikit gangguan teknikal di sini dan anda jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita betul-betul seorang sahabat yang baik, dalam konteks harta ni, kalau kita ada sesuatu, kita akan beri dia lebih berbanding keperluan kita. Itu kira level tinggi. Saya rasa untuk kita boleh cari lain. Tapi kalau sekadar ada RM10, kau ambil dah RM5, aku RM5. Itu dah kira bagus dah. Yang paling rendah kalau ada RM10, bagi dia RM2 dan kau RM2 dah. Masih memberi lagi. Jadi kita tengoklah level kita di mana dan hak yang kita berikan kepada saudara kita yang mana. Begitu juga bercakap tentang hal-hal akhlakiah. Misalnya, apa-apa sahaja keperluan sahabat tu kita cepat mendahulukan dia. Kalau dia ada masalah, kita orang yang pertama yang akan datang kepada dia. Kemudian kalau tentang keburukan dan aib dia, kita tidak cepat untuk membuka. Yang itu kita diamkan. Kita lebih baik tegur tu satu hal lain, masih kena tegur, tetapi kita tak memburuk-burukkan dia di hadapan orang ramai. Dan hal-hal yang dia sukai pula kita bicarakan. Ini sahabat apa kalau asyik nak mengutuk-ngutuk, asyik memburukkan orang tu. Dan apa sahaja keterlanjuran dan kesalahannya, kita akan cepat-cepat maafkan. Dan kita akan sentiasa pula mendoakan sahabat kita itu sama ada dia masih hidup ataupun dia telah meninggal. Dan kita akan ringankan beban dia setiap masa. عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, si bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, diceritakan bahawa junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menaiki anak tangga mimbarnya lalu mengucapkan amin. Baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Kemudian baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada baginda mengenai aminnya tadi. Lalu sabda junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, barang siapa disebut namamu di sisinya lalu tidak dia berselawat kepadamu, maka mati dia, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah pun menjauhkannya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Begitulah juga dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi amalannya tidak diterima lalu mati dia. Dan begitulah bagi orang yang dapat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang darinya tapi tidak berbakti kepada keduanya lalu mati, juga menerima nasib yang sama. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Mafhumnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat ke atasku, sesungguhnya dia lupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Wa an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan wa in dakhalul jannah lima yarawna min ats-thawab. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk pertemuan di petang ini menerusi rancangan Islam Agamaku. Masya-Allah, mohon maaf kepada para pendengar sebentar tadi sebab sedikit gangguan teknikal. Doktor, alhamdulillah kekal di talian doktor. Kita nak teruskan doktor pengajian kita untuk tajuk keharmonian dalam mengenali kepelbagaian agama. Sambung di tempat tadi tu doktor. Silakan doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Minta maaf ya. Tadi saya bawa kisah Al-Imam Al-Buaiti rahimahullahu ta'ala. Pegang kisah ni elok-elok ya. Iaitu kisah ni Imam Buaiti dipanggil ke istana dan diminta bagi pandangan tentang isu makhluknya Al-Quran ataupun tidak. Jadi bagaimana sikap Al-Imam Al-Buaiti rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Buaiti ni tanya dua soalan. Soalan yang pertama, adakah isu perkara yang kamu nak bincangkan ni, kamu duk heboh sangat, duk bincang sangat ni, isu ni diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah perkara ni diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain? Mereka ni tahu ataupun tidak? Maka ahli ilmu yang berada di istana khalifah ni, yang nak test Imam Buaiti ni kata, ya Rasulullah tahu, Abu Bakar tahu, mereka semua tahu isu ni. Maka Imam Buaiti tanya soalan yang kedua, kalaulah Rasulullah tahu, kamu pegang ni, betul kamu pegang sebagaimana Rasulullah, kalau betul Rasulullah tahu, adakah Nabi bagi tahu kepada sahabat, Nabi ajak sahabat-sahabat pegang perkara ni yang kamu duk ajak sangat ni? Maka jawab, Rasulullah diam, Rasulullah tak cerita pun. Rasulullah tahu tapi Rasulullah tak cerita. Maka kata Imam Al-Buaiti, kalau macam tu, kenapakah kamu tak boleh ambil sikap berdiam diri? Yang kamu nak heboh sangat, nak gaduh sangat ni sampai nak berkelahi, nak tangkap siksa orang dan sebagainya. Rasulullah tak bising-bising pun, tak heboh pun. Kalau kamu kata Rasulullah tahu, Rasulullah tak bising pun, tak cerita kat siapa pun. Jadi maknanya kalau ada isu khilaf dalam akidah ke, kita ambil cara ni. Rasulullah bising ke, Rasulullah ajak ke, senang. Bila kita dah ada konsep dia, prinsip dia, kaedah dia macam tu, kita tahu benda ni benda besar atau ni benda ni kecil. Kalau Rasulullah tahu, kalau Rasulullah ajak, itu benda besar. Kalau Rasulullah tahu tapi Rasulullah tak ajak, Rasulullah ajak. Mungkin Rasulullah tak ajak, tak ada hadis Rasulullah ajak, maka kita beritahu benda tu benda yang kecil, benda yang tak besar mana pun. Maka di sinilah kita nak ambil sikap yang harmoni. Jadi tuan-tuan, itu keharmonian kita sesama kita umat Islam, sesama kita umat Islam. Jadi kita nak masuk topik kita hari ini, iaitu kita nak harmoni dalam kepelbagaian agama. Kita kenal agama-agama yang berbeza, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengenali di antara satu dengan yang lain. Sebagaimana nas Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
wahai umat manusia, semua sekali, ya, umat manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita. Yakni lelaki Nabi Adam alaihissalam dan wanita daripada Hawa. Ataupun kejadian kamu ni mestilah percantuman di antara lelaki dan wanita, ibu bapa kamulah. Ya. Allah ciptakan kamu daripada kejadian lelaki dan wanita. Kemudian kata Allah, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, dan Allah jadikan kamu berpuak-puak, beretnik, berbeza kaum dan sebagainya. Hikmah kejadian kamu ialah lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lain. Sidang pendengar sekalian, bila nas Al-Quran menyatakan Allah jadikan beza kaum, beza bangsa untuk kita kenal, maksudnya apa? Maksudnya kita kenal perbezaan bahasa. Ya, saya orang Melayu, kita kena kenal orang bangsa Cina, bangsa India, bangsa Iban, kaum Iban dan sebagainya. Kita kenal dari sudut bahasa. Kita kenal. Bahkan kita tahu kalau orang Melayu ni, dia ni orang Kelantan ni. Macam mana? Dia tak beritahu pun dia Kelantan. Tengok bahasa, gaya cakap pun tahu dah. Tuan-tuan, kalau saya cakap ni pun tuan-tuan tahu dah ni, ustaz ni orang mana ni. Kan? Pasal apa? Pasal ta'aruf. Kenal dah ni bahasa ni. Kenal bahasa, ya. Jadi, ta'arufu dari sudut bahasa. Kita kenal dari sudut budaya. Cara makan. Orang Melayu makanan dia santan, pedas sikit. Orang India makanan pedas. Orang Cina makanan dia rebus-rebus dan sebagainya. Mungkin orang yang duduk di hutan dia bakar banyak. Cara kita ta'aruf, kita kenal. Kita kenal dari sudut cara pakaian. Ta'arufu, ini orang mana ni? Eropah ke? Ta'aruf, kita kenal. Dan setiap bangsa, setiap kaum, kabilah itu, dia ada agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Maka kita kenal agama yang berbeza. Kita kenal agama yang berbeza. Orang ni agama apa? Apa kepercayaan agama dia? Ya, apa pantang larang dalam agama dia? Apa sembahan dia? Apa Tuhan yang dia yakini? Ya, kita kenal. Maka mengenali agama yang pelbagai, mengenali agama yang berbeza ini termasuk dalam nas Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah jadikan kamu berbangsa-bangsa, puak, etnik dan sebagainya. Ya, kamu bawa di sudut agama yang berbeza tu, etnik yang berbeza tu, salah satu hikmahnya ialah ta'aruf, yakni kenal. Mana kita kenal agama-agama yang berbeza. Maka bila kita kenal agama yang berbeza inilah yang kita nak harmonikan. Betul. Yang kita nak harmonikan. Karena kalau kita tak kenal, ya, manusia ni kaedah dia musuh kepada benda yang dia tidak tahu. Bila dia tahu, dia tak akan jadi musuh. Jadi bila kita tak kenal satu agama, kita akan musuh. Kita rasa nak kutuk, kita nak hina agama tu, nak hina orang yang menyembah agama tu. Tapi bila kita kenal, kita meraihkan perbezaan. Ini yang saya nak bawakan perbincangan kita pada hari ini. Kita kenal agama-agama yang berbeza untuk kita hidup dengan harmoni. Kerana ini salah satu daripada ajaran agama Islam. Wallahu a'lam. Doktor, itu dia tentang ta'aruf, betapa pentingnya kita perlu kenal mengenali antara satu sama lain. Baik doktor, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk teruskan lagi perbincangan dengan tajuk ini. Anda jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di destinasi IKIM. Dan petang ini kita berada di rancangan Islam Agamaku. Dan kita berada lagi di talian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Baik Doktor, kita nak teruskan lagi dengan perbincangan tajuk iaitu keharmonian dalam mengenali kepelbagaian agama. Masya Allah. Dan Doktor ada maklumkan tadi kepada kita macam mana untuk teruskan dengan sesi ta'aruf tu Doktor. Kita kenal mengenali. Kita nak teruskan lagi Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terima kasih DJ Syafiq. Sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi 3-4 hari ya, penganut agama Hindu dia nak sambut Taipusam. Ya, Taipusam ya. Dan kalau tanya orang Islam ni apa itu Taipusam, apa yang dirayakan dalam Taipusam, saya yakin sebahagian besar daripada umat Islam tidak tahu apa itu Taipusam, ya. Jadi sebab itu saya nak mengajak supaya kita faham ya perbezaan ni, ya. Tuan-tuan, dalam agama Hindu dia ada konsep 3 Tuhan. Ya, dia ada konsep 3 Tuhan. Ya. Sebelum tu Taipusam ni dia lebih kepada Dewa Murugan. Ya. Dewa Murugan. Kalau dalam laman web boleh tengoklah ya, saya bagi sikit-sikit lah. Taipusam is dedicated to the Hindu god Murugan. Ya. Taipusam ni didedikasikan kepada Tuhan Hindu, iaitulah Dewa Murugan. Ya, Dewa Murugan. Ingat nama Dewa Murugan tu. Jadi tuan-tuan, kalau kita pergi ke Batu Cave nampak patung besar warna kuning itu adalah simbol ataupun lambang, ya, image bagi Dewa Murugan dalam agama Hindu. Kita nak kenal agama Hindu ni, ya, kita nak kenal. Kita bukan nak i'tiqad, kita tak i'tiqad. I'tiqad kita sebagai seorang yang beriman la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin jiran kita beragama Hindu, satu taman dengan kita beragama Hindu, maka kita nak kenal. Kita nak ta'aruf supaya kita boleh hidup dengan harmoni. Salah satu tujuannya. Baik, Murugan adalah Murugan adalah Tuhan atau dewa yang diagungkan dalam agama Hindu, dan salah satunya ialah dengan Taipusam ini. Baik, di mana kedudukan Murugan ni, Dewa Murugan ni? Dalam agama Hindu salah satu konsepnya ialah dia ada 3 Tuhan. Tuhan yang pertama Brahma. Apa elok-elok ni? Tuhan yang pertama Brahma. Tuhan yang kedua Vishnu. Dan Tuhan yang ketiga Shiva atau Shiva, ya. Tuhan yang pertama Brahma, Vishnu, Shiva. Tuhan Brahma ni dalam agama Hindu bertugas menciptakan alam. Ya, ni ustaz nak ajar agama Islam kan, nak ajar agama Hindu. Dan kita nak mengenali agama, ya. Agama yang berbeza. Kebetulan teman Taipusam ni kita ambil contoh agama Hindu. Baik. Tuhan Brahma menciptakan alam. Dalam keyakinan agama Hindu barangkali segala-galanya, bumi dan sebagainya dicipta oleh Brahma. Manakala Tuhan yang kedua, Vishnu, Dewa Vishnu, dia menjaga alam.
Tuhan Brahma buat, cipta, Vishnu akan jaga bagi elok. Ya, tugas yang berbeza. Manakala Tuhan Siva, dia akan musnahkan. Dia akan musnahkan. Ya. Ini beza sikitlah dengan agama kita, keyakinan kita. Allah yang mencipta, Allah yang menjaga, Allah yang memusnahkan. Ya. Semuanya itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam agama Hindu tak. Salah satu keyakinan dia, Tuhan yang berbeza. Yang cipta ni, nama dia Brahma. Yang jaga bagi elok ni Vishnu. Yang musnah ni Siva. Tuan-tuan, Siva ni dia ada isteri. Dia ada isteri. Nama dia Parvati. Parvati kan, saya kalau salah sebutnya. Kalau ada rakan beragama Hindu ataupun yang dulunya Hindu, sekarang mu'alaf, ya. Kalau boleh tambah lagi lah, betul kalau dia. Jadi Tuhan Siva, mungkin kita rasa elegi nak guna kataan Tuhan tu, ataupun Dewa lah. Dewa Siva, ya. Dewa Siva, dia kahwin dengan Dewi Parvati. Kemudian dia doa lah. Ada banyak cerita ni dalam laman web ni, ya, Learn Religions dan sebagainya. Mereka doa sungguh-sungguh. Lord Siva dengan Lord Parvati ni doa supaya dapat anak. Ya. Maka dapatlah anak yang namanya Murugan. Namanya Murugan. Ya, dan Murugan ni lah yang dikenali sebagai dewa perang. Dan Murugan ni lah yang mengalahkan setan. Jadi bila dia besar tu, mak dia bagi macam tombak lah, lens macam tombak tu untuk lawan jadi itu cerita dia. Itu kedudukan Lord Murugan ni adalah anak kepada pada Dewa Siva dengan isteri dia Dewi Parvati. Dewi Parvati, ya. Maka oleh kerana mengenangkan jasa besar Lord Murugan ni mengalahkan kuasa jahat, mengalahkan setan ni, maka Taipusam diraikan. Taipusam diraikan, ya. Mana diminta hajat, dibawa kabadi, ya. Dia dicucuk jarum besi ke macam-macam lah yang dibuat tu. Kerana nak sebagai dedikasi kepada dewa Murugan. Ini tuan-tuan kita kenal. Jadi bila kita kenal tu kita tengok tak pelik lah, itu keyakinan mereka, itu i'tiqad mereka. Ya. Jadi kita harmonikan. Satu lagi, selain daripada harmoni, kita boleh buat bandingan. Betulkah keyakinan yang sebegini? Kita banding tengok dengan agama kita, agama Islam. Kalau tadi ada 3 dewa, itu Tuhan Brahma, Vishnu, Siva. Dalam Islam satu Tuhan. Ya. Kalau ada hajat nak minta kepada Allah kan, nak minta kepada makhluk. Nak minta kepada, wahai Tuan Guru, ampunkanlah dosa saya, wahai Ustaz, ampunkanlah dosa saya, ya. Ataupun nak minta kepada Allah. Dalam agama Hindu tak, dia boleh minta kepada Brahma, dia boleh minta kepada Vishnu barangkali, boleh minta kepada Siva, boleh minta kepada Dewi Parvati, boleh minta kepada Dewa Murugan dan sebagainya lagi, banyak lagi lah dewa-dewa tu. Tapi dalam Islam tak boleh. Dalam Islam satu saja, iaitu terus direct kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni, berdoalah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tujuan kita kenal adalah untuk kita dapat faham, memahami antara satu sama lain, dan sentiasa juga kita kekal dengan i'tiqad kita, seperti apa yang kita belajar pada minggu lepas kan, Doktor. Dan Doktor, sebenarnya kita dapat soalan dari pendengar kita yang bertanya juga, kalau kita nak ke Negeri Sembilan ni, ada sahabat kita bertanya, Doktor, patutkah kita ni bagi tahu kepada orang bukan Islam kelebihan agama kita dan kekurangan agama dia? Kejap lagi Doktor akan berikan sedikit pandangan di situ. Okey, kita nak berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu zikir yang cukup besar,
satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dan waktu ini kita berada di rancangan Islam Agamaku di talian. Waktu ini kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia, dan kita bincang dengan tajuk keharmonian dalam mengenali kepelbagaian agama. Jadi saya rasa memang tiada ada kesalahan doktor kalau kita dapat maklum info kan doktor supaya kita lebih ada keserasian mungkin kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, supaya kita tidak kena kepada sensitiviti. Itu kena jaga tu kan, insya-Allah sebab kita hidup dari sudut bermasyarakat. Doktor, kita nak bawakan soalan yang mana sampai di talian WhatsApp konti kita 01129004 004. Ada yang bertanya, doktor, patut tak kita bagi tahu kepada orang bukan Islam kelebihan agama kita dan kekurangan agama dia, doktor? Bismillahirrahmanirrahim Jadi bila kita bagi tahu kekurangan ni kadang-kadang orang tak sukalah kadang-kadang orang tak suka walaupun benda tu betul. Jadi agama kita, agama Islam adalah agama yang benar. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah ialah agama Islam yang benar, tidak ada syak, tidak ada keraguan lagi. Kita nak bagi tahu agama yang lain tu tidak benar, dia mungkin tak boleh terima, dia tak suka dan sebagainya, dia nak bergaduh dan sebagainya. Yang ni terserah kepada kebijaksanaan kita. Terserah kepada kebijaksanaan kita. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, dia bahasa dia kadang-kadang direct. Bahasa dia kadang-kadang direct. Misalnya kalau kita tengok ayat dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ayat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh kata apa? Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma, sampai habis. Nabi Nuh kata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Aku ni bagi peringatan. Nak bagi ingat apa? Ani'budullah, sembahlah Allah. Wattaqu, bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh guna direct. Sembahlah Allah, masuklah Islam dan sebagainya. Satu. Kalau yang kedua, kita boleh tengok dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia tunjuk kekurangan. Dia orang kampung dia sembah berhala banyak, kaum dia sembah berhala banyak, maka Nabi Ibrahim ambil tapak, orang dia tak ada, maksudnya dia pecahkan berhala ni, pecahkan berhala tu, pecah, tinggal satu berhala yang besar sekali. Maka Nabi Ibrahim pun gantung kapak tu dekat tangan ataupun tengkuk berhala tu. Petang tu orang balik tengok berhala pecah habis dah. Siapa yang musnahkan sembahan kita, Tuhan kita ni? Tak ada orang lain dah, Ibrahim je. Ibrahim sebut jangan sembah berhala ni, sembah Allah Ta'ala. Ibrahim je ni. Tangkap Nabi Ibrahim. Tanya Nabi Ibrahim, kamukah yang buat ni? Nabi Ibrahim kata, tak. Tanyalah, cuba tanya apa patung yang besar tu. Kapak ada kat dia, entah-entah dia yang katuk, yang pecahkan tu. Kan? Maka kaum dia fikir, nak tanya macam mana, patung kita ni bukan boleh mendengar, bukan boleh bercakap pun. Jadi Nabi Ibrahim dedahkan kekurangan itu, dedahkan kekurangan itu indirect, secara tidak langsung. Jadi sebab tu saya nak mengajar supaya kita mengenali. Kerana ada dua tujuan Dua tujuan. Tujuan yang pertama untuk keharmonian. Kita nak hidup dengan aman, dengan harmoni. Tujuan yang kedua
bila kita mengenali agama yang berbeza, kita mengenali agama Hindu, kita mengenali agama Kristian, kita mengenali agama Buddha dan sebagainya, kita boleh membuat perbandingan. Jadi kita duduk dengan kawan kita yang beragama Hindu, kamu agama Hindu, cuba cerita sikit yang kamu sambut Dewa Murugan ni pasal apa begini, ya. Oh, kita boleh kata Dewa Murugan ni anak Tuhan Siva. Kita sebut bahasa dia lah Tuhan lah, hormat dia kan. Oh, jadi nak minta mana lebih hebat, Tuhan Murugan kah Tuhan Siva, kan? Nak sembah Murugan kah Siva? Siva ni bapak ni, kan? Contohlah kan. Kan? Jadi dia akan cerita, bila dia habis dia cerita, kita cerita pula. Kami tak ada, kami sembah satu Tuhannya, Allah Ta'ala aja. Ya, minta hanya kepada Allah. Ya, sakit minta doa kepada Allah, berubat tu ya usahalah. Tapi bila doa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila nak periksa, ya, kami tak pergilah cari Tuhan yang jaga periksa ni. Kami terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita boleh buat perbandingan bila kita mengenali agama yang berbeza. Jadi secara tidak langsung, ya, kita boleh tunjuk mana yang lebih, mana yang kurang. Mana yang lebih, mana yang kurang. Misal kita kata kita buat korban, ya. Ibadat dalam Islam korban, kita sembelih kambing, kita sembelih lembu, tapi yang dapat manfaat tu siapa? Allah kan? Allah nak makan daging korban kan? Manusia. Allah tak makan daging korban, manusia. Ya, dengan ekor lembu, dengan kulit, semua kita nak makan kan. Tuhan tak ambil sikit rambut pun Tuhan tak ambil. Lembu korban kita tu. Tapi dalam sebahagian agama, bila buat korban, tak boleh makan dah. Yang ni dah korban, dah bagi pada Tuhan dah. Jadi haiwan-haiwan korban tu terbiar. Kerana haiwan tu dah diberikan kepada Tuhan, tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak makan. Jadi Tuhan perlukan makanan ke? Dalam Islam, Tuhan tak perlukan makanan. Kita buat tu sebagai tanda menurut perintah Tuhan. Tapi lembu, ayam yang kita sembelih dan sebagainya, kita dapat manfaat. Kita boleh makan, kita boleh sedekah. Dalam sebahagian agama, tak boleh makan. Bagilah pada Tuhan. Tuhan makan ke benda tu? Jadi kita cuba buat bandingan, tengok. Allahu'alam. InsyaAllah, perbandingan yang penuh dengan kebaikan supaya kita dapat menjadi orang yang penuh hikmah, Doktor. Hikmah tu untuk apa? Untuk kita nak melaksanakan dakwah dan juga memberikan kefahaman Islam kepada orang lain juga. Baik, Doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit, Doktor, kesimpulan dalam tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita pada bicara kita petang ini, marilah sama-sama kita cuba mengenali agama-agama yang berbeza dengan kita. Tapi sebelum kita tu nak mengenali itu, kita pasakkan sungguh-sungguh i'tiqad kita. Ya, akidah kita bagi betul elok. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tuhan bersifat segala sifat semula. Kita pasak elok, akhirat beriman dan sebagainya. Kita kembangkan sikit lagi mengenali agama yang berbeza dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama, supaya kita tidak bermusuh, kita nak hidup dengan harmoni. Satu. Tujuan yang kedua, kita nak membuat perbandingan. Perbandingan untuk mengukuhkan iman kita dan perbandingan untuk kita berdakwah, sampaikan kepada masyarakat yang belum menerima hidayah Islam. Wallahu a'lam. InsyaAllah, semoga Islam itu akan terus mendapat penerimaan daripada semua orang. Masya-Allah, Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian pada petang ini dengan apa yang kita bincangkan. Moga ada bermanfaatnya, insya-Allah. Okey, jumpa lagi, Doktor, untuk pertemuan yang akan datang. Jaga diri baik-baik, Doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM. Dan jangan lupa kekal bersama rancangan Islam Agamaku yang kita bawakan di setiap hari Selasa jam 5.15 petang. Untuk anda, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo serta e-kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, ya Aqsa. Sading paket, keluaran di era.
Wah, cantiknya. Kecoh ahli aku. Kau tak tahu ke? Inilah sardin viral. Satu-satunya sardin paket. Hijau ni tomato. Merah ni cili. Lazat dan mudah koyak dan makan. Cuba bau. Sedapnya. Sardin viral ni produk Melayu kita tahu. Pasti halal. Oh, ya ke? Kat mana nak cari sardin viral ni? Kat pasar raya atau kedai-kedai ada. Tak pun kau beli je atas talian. Kau like page FB Sardin Viral. Atau hubungi nombor 06-799-6007. Sardin Viral. Sedapnya. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak 1442 Hijriah 2021 Masihi pada tahun ini, IKIM akan menerbitkan rancangan khas Ramadan bertujuan untuk menyampaikan kefahaman dan penghayatan ibadah puasa kepada pendengar. Pihak IKIM juga memberikan ruang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk menerusi radio yang mempunyai lebih 1 juta pendengar di seluruh Malaysia melalui penajaan program-program yang hebat ini. Jom rebut peluang diskaun 20% bagi tempahan bermula 1 sehingga 31 Januari 2021. Terbuka kepada badan kerajaan, syarikat korporat, badan-badan NGO dan semua usahawan di luar sana. Info lanjut, hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 13 Jamadil Akhir 1442 Hijrah bersamaan 26 Januari 2021. Kangar Alustar 7.27 malam, Pulau Pinang 7.29, Ipoh 7.28, Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam dan Seremban 7.26, Bandar Melaka 7.25, Johor Bahru 7.20, Kuantan 7.21, Kuala Terengganu 7.18, Kota Bahru 7.20, Miri 6.36 petang, Kuching 6.55, Lahad Datu 6.17, Tawau 6.22, Kota Kinabalu 6.27 petang. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Kita ada hadiah paling bermakna buatan Malaysia. Hadiahkan telekong yang selesa buat yang tersayang. Hadiahkan telekong Siti Khadijah. Layari sitikhadijah.com untuk info lanjut. Kita ada telekong Siti Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM.
Kementerian Pengajian Tinggi KPT komited dalam memastikan semua pelajar institusi pengajian tinggi IPT mampu mendapatkan capaian internet walau di mana saja mereka berada. Sehubungan itu, menurut Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, adalah penting bagi kementerian itu menjayakan aspek equity apabila semua pelajar mendapat hak pendidikan yang setara tanpa jurang antara bandar maupun luar bandar. Jelas beliau, sehingga akhir tahun lalu sebanyak 165,028 pelan data dan 3,773 peranti sudah diedarkan kepada pelajar IPT kategori B40 bersasar sejak pakej pelan data dan peranti dilancarkan pada 30 Oktober 2020. Pada masa sama, Datuk Seri Dr. Noraini berkata, sejumlah 3,967 komputer riba dan komputer meja lagi sedang dalam proses perolehan oleh pihak kementerian tersebut untuk diedarkan kepada pelajar terbabit. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali kini menjalani kuarantin kendiri ekoran menjadi kontak rapat kepada individu positif COVID-19 pada 22 Januari lalu. Tan Sri Muhammad Zuki yang memuat naik hantaran ke laman Facebook pada hari ini memaklumkan bahawa beliau akan menjalani kuarantin kendiri di kediaman beliau sehingga 31 Januari ini atas nasihat pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Walau bagaimanapun, kata beliau, situasi itu tidak akan mengganggu urusan pentadbiran perkhidmatan awam kerana akan terus melaksanakan amanah itu dengan bekerja dari rumah bagi mensyarat-mensyarat yang dipengerusikan atau dihadirinya. 3 lagi buah sekolah ditutup selama 7 hari di negeri Terengganu berikutan kaki tangannya disahkan positif COVID-19. Sekolah yang terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Paya Bunga dan SK Pusat Cabang 3 masing-masing di daerah Kuala Terengganu serta SK Bukit Apit di Hulu Terengganu. Penutupan sementara tersebut buka kuasa semalam sehingga 31 Januari ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja Nyahkuman. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azmi Yunus memaklumkan bahawa arahan penutupan itu dibuat mengikut Seksyen 18-1-D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 bagi mengelak penularan. Di negeri Melaka pula, semua agensi terutama pihak berkuasa tempatan PBT disaran terus mengambil tindakan pantas dan tegas dengan menutup taman rekreasi masing-masing. Perkara itu diumumkan oleh Esko NGO Pembangunan Belia dan Sukan Melaka, Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin, susulan 17 pengunjung Taman Rekreasi Sungai Udang Melaka di kompaun kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurutnya, beliau dimaklumkan sebelum itu tiada papan tanda atau penghadang diletakkan di kawasan berkenaan selain pengawal keselamatan juga membenarkan pengunjung masuk beriadah di kawasan tersebut. Selain itu, Muhammad Rafiq berkata semua rakyat di negeri Melaka juga diharap dapat bersabar dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan ketika PKP 2.0 berkaitan aktiviti sukan dan riadah dalam memastikan usaha memerangi wabak COVID-19 dapat dijayakan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima sejumlah 85,358 permohonan pendaftaran pemilih baharu daripada warga negara yang layak bagi suku keempat tahun lalu ST2 2020. Setiausaha SPR Datuk Ikmal Rudin Ishak berkata sebanyak 31,162 permohonan pertukaran bahagian pilihan raya daripada pemilih berdaftar turut diterima yang memohon dalam tempoh antara 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020. Justru ujarnya lagi, pihak SPR akan melaksanakan urusan pameran rang daftar pemilih tambahan